sebut Dia audio kuliah. audio kuliah. Nampak macam terbalik. Nampak macam tak tu. Apa nama ni? Dia taklid tu. Nampak terbalik. Terbalik. Tak, dia video terbalik. Tak boleh nak. Video Ustaz scan ni ada Tak, video dia terbalik. suara ada. Ustaz ni suara tak ada. Okey. Baik. Ini dummy-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada para isteri baginda, seluruh ahli keluarga baginda dan mereka yang sentiasa berada pada landasan agama sehinggalah ke hari kiamatnya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang kesekian kalinya memberi peluang dan ruang kepada kita untuk kita sama-sama berbincang dan juga sama-sama kita kembali berkongsi beberapa perkara-perkara agama. Dan kita malam ni insya-Allah kita akan kongsikan masih lagi menggunakan rujukan kitab kita ini, Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ringkasan hadis dalam Sahih Bukhari. Dan kita pada hadis yang ke-181, muka surat 335. Bagi mereka yang ada buku dan juga yang boleh ambillah buku di surau kita ini yang telah diwakafkan oleh para jemaah. Baik, kita pada hadis 181 muka surat 335, bawah tajuk sambaran syaitan dalam sembahyang. Baik, kita pada hadis 181 an Aisyah ta'udzubillahi minasyaitonir rajim wa bi sanadil muttasil minna ila al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an iltifatir rajuli fi shalah faqala huwa ikhtilasun yakhtalisu asy-syaitan min salati ahadikum. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal berpaling seorang lelaki dengan kepalanya ke kiri atau ke kanan di dalam solat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah sambaran yang dicuri oleh syaitan daripada
seorang kamu untuk memalingkan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat. Baik. Kita pada hadis yang ke-181 ini, secara umumnya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada orang duk bergerak dalam sembahyang. Tengok kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Tengok orang depan, orang masuk dia perhati siapa pula duduk sebelah bau semacam aja derian ke apa ni dia makan ni. Masa mu sangking ni kalau bau macam ni kata dia. Baik. Jadi orang jenis begitu macam mana keadaannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Dia tanya Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata tu adalah sambaran syaitan. Jelingan tu, pandangan jenis begitu, ikhtilas, sambaran tu, jelingan tu jenis syaitan. Baik. Sebab syaitan yang duk cucuk dia supaya jeling, duk hasut dia, tengok bukan bergerak pun, mata je bergerak je. Gitu kan. Yang depan tengok, yang depan tengok depan, oi. Kain mangga oi. Dia ni gajah duduk ni. Benang 9,000 tu. Oi, hebat. Orang Pak Imam duk baca ke depan tu. Tapi dia duk bilang pasal kain orang, jenama orang. Sejadah sekarang ni orang bawa sejadah. Tengok oi, sejadah mahal tu. Jarang orang boleh beli Turki punya tu. Ni jenis orang pergi ke Mekah aja boleh beli ni sejadah macam ni. Tengok sejadah kecil aja dibawanya. Baik, tengok orang bawa serban. Serban aja bawa jadi hamparan. Ikhtilasun, cucukan daripada syaitan dalam sembahyang. Baik. Jadi berdasarkan hadis ni beberapa perkara yang boleh kita ambil manfaat. Pertama apa dia? Pergerakan dalam sembahyang ni. Semua tadi adalah satu pergerakan yang dilarang. Jadi dalam agama kita ataupun dalam solat ni ada beberapa perbuatan yang dilarang oleh agama, makruh, walaupun tak batas sembahyang. Ada perbuatan tu tak batas sembahyang, macam perbuatan jelingan kita ni, jeling tu kan, ataupun pusing kepala, tak jeling, tengok kiri kanan, depan belakang. Belakang tak boleh nak tengok lah, depan boleh tengok. Baik. Perbuatan tu dilarang. Tapi tak membatalkan solat, mungkin makruh saja. Tak batal. Gerakan pun tak besar. Baik, ada lagi perbuatan yang dilarang dalam solat selain daripada perbuatan yang kita duk baca sekarang ini. Baik, antara perbuatan tersebut ialah contohnya perbuatan yang melibatkan gerakan macam haiwan. Gerakan macam haiwan. Apa dia? Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita sembahyang cepat seumpama ayam patut pula dah. Memagut pula. Patut padi. Patut ke apa dia? Mematutlah makan padi tu. Jangan duk makan makanan lah. Ayam kan dia mematuk. Jadi dia mematuk tadi macam kita sembahyang dalam keadaan cepat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang naqratud dik. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang macam solat kita ni macam ayam patut padi, cepat sangat. Baik. Kita tengok antara contoh hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab hadis, antaranya disebut apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, mana dah tadi? Atarawna hadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hampa semua tengok tak orang tadi? Ada orang sembahyang depan Nabi, memang patut dah kena nak sembahyang depan Nabi. Tapi para sahabat ni dia tak takut. Pasal apa dia? Pasal kalau dia buat depan Nabi, yang betul Nabi tegur. Yang betul Nabi akan galakkan. Yang salah Nabi akan tegur. Banyak perbuatan-perbuatan yang para sahabat ni dia jenis apa dia? Buat sebagaimana biasa, supaya Nabi SAW kalau betul Nabi akan galakkan, kalau salah Nabi tegur. Kita kadang-kadang payah bila depan-depan Pak Imam suruh baca, contohnya kalau ada majlis baca Fatihah, tak? Kita pakai baca Fatihah nak betulkan Fatihah. Ramai cirit tu. Ramai terus cirit. Terus ada hal Allah Akbar. Tadi janji dengan orang rumah lah pula. Patutnya kita memang kalau jenis-jenis ilmu macam ni memang kita nak lah.
Tapi nak buat macam mana, dah janji dengan orang rumah. Kalau bagi tahu awal, Pak Imam bagi tahu awal ada majlis untuk cek Fatihah malam ni, kita pun boleh luangkan masa. Banyak alasan dia. Kan? Baik. Tapi nak sebut apa dia? Nabi SAW, para sahabat ni dia akan buat benda depan Nabi tu tanpa jenis ada sifat menafik ataupun riak ataupun apa. Dia memang perbuatan mereka begitu. Perbuatan kebiasaan mereka. Baik. Nabi SAW, Nabi semayang apa dia? Nabi semayang, kemudian dengan para sahabat datang pula satu orang, dia semayang, datang lewatlah maknanya. Baik. Faqama yusalli faja'ala yarka'u wa yanquru fi sujudihi. Dia mula semayang, rukuk dan sujud, tapi cepat sangat. Semayang, tak? Rukuk. Faqala atarana. Lalu Nabi SAW bagi tahu pada sahabat, ni tengok tak semua orang tu tengok tak yang dia semayang tadi? Baik. Nabi sebut man mata ala hadza mata ala ghairi millati Muhammadin. Orang ni kalau dia mati dalam keadaan semayang macam ni, mati dia tu mati seumpama bukan dalam syariat Nabi Muhammad. Sudah besar sungguh tak? Jangan cepat sangat dalam semayang. Semayang tu jangan cepat sangat. Siapa sebab tu apa nama ni? Kalau kita dengar kuliah awal Ustaz Osman, dia pernah sebut benda ni. Ya tak? Macam mana kalau kita semayang ramai-ramai, semayang berjemaah? Ya Allah, punya dah lambatnya kadang-kadang dia tu lambat lebih daripada apa? Lebih 3 rukun yang panjang daripada Pak Imam. Nak Pak Imam naik, dia lambat aja naik. Bukan kerana memang kebiasaan dia tak, tapi dia panggil apa nama? Bila berjemaah jadi automatik dia jadi lambat. Dia tu jadi lambat. Tapi kalau dia semayang seorang, ya tak? Orang lain baru naik rakaat yang kedua, dia dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tak? Kadang-kadang dia semayang tu dengan orang rumah tak ada nak kejar. Masa PKP itu kan, ya Allah cepatnya abang semayang. Kita begitulah. Sebab expert dah baca Fatihah ni, takkan baca Fatihah lambat lagi. Kita bukan mu'allaf kata dia. Baca Fatihah cepat. Jadi maknanya apa dia? Orang tadi kata Nabi SAW, sekiranya orang ni jenis semayang cepat gitu, cepatnya semayang dia, rukuk tak tamak ninah tak ada, sujud tamak ninah pun tak ada. Kalau dia mati dalam keadaan gitu, belajar pun tidak, maka mati seumpama bukan dalam syariat Nabi SAW. Seolah-olah bukan agama Islam lah dia tu. Tak, seolah-olah. Baik. Lalu kata Nabi SAW, innama kama yang qurul ghurab ad-dam. Dia duduk semayang tu seumpama gagak duduk patuk bangkai. Tengok gagak makan. Tadi ayam, ni gagak pula. Baik. Kal ja'i', Nabi innama masalul ladzi yarka'u wa yanquru fi sujudihi kal ja'i'. La ya'kul illa tamratan aw tamratain fama tughniyani anhu. Nabi SAW kata, orang yang jenis semayang cepat ni, dia kata seumpama begini, orang yang lapar, kemudian dia hanya makan sebiji ataupun 2 biji tamar, kenyang ke tidak? Kata Nabi. Kenyang ke tidak? Tak kenyang. Kita jawablah kita, tak kenyang. Orang yang jenis lapar makan, kalau kita makan, dia panggil 2 suap nasi. Nasi tu 2 kali suap. Allahumma salli ala Muhammad. Semangat. Baik, 2 kali suap. Kenyang ke tak? Kenyang. Tak payah nak kelentong lah. Saya biasanya 1 suap dan sudah. Tak payah nak kelentong lah. Orang letak dia rian pun. Bukan main lagi. Baik. Walau bagaimanapun nak sebut, Nabi umpamakan orang yang jenis gitu seumpama apa dia? Kalau dia mati dalam keadaan orang yang tidak Islam. Allahu akbar. 1. Lalu kata Nabi, fa'asbighul wudu' wa wailul lil aqab minan nar atimur ruku' was sujud. Nabi kata ambil air sembahyang biar sempurna. Basuhan tu biar sempurna. Kebanyakan kita basuh dia tumit ataupun buku lali tak kena air. Nabi kata wailul lil aqab minan nar. Celaka tumit gitu kerana dia akan masuk neraka. Dan Nabi SAW kata sempurnakan rukuk dan sujud biar tamak-ninah sikit. Baik Allahu akbar. Baik, katanya lagi Nabi SAW pernah sebut lagi.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi salatil munafiq yad'u al-'asra hatta idza kanat baina qarnay syaitan aw 'ala qarnay syaitan qama fa naqaraha naqaratid dik la yadhkurullaha fiha illa qalila." Nabi kata amalan orang munafik ni, jenis orang munafik, dia punya sifat dia, ciri-ciri dia macam mana? Dia ni bab semayang asar dia lewat. Bab semayang asar lewat sehinggalah hampir nak masuk maghrib. Maknanya terbenam matahari. Dalam hadis ini disebut apabila matahari itu berada antara dua tanduk syaitan. Macam mana terjemah dua tanduk syaitan ni panjang pula cerita. Saya tak nak cerita yang tu, insya-Allah. Nanti lain ketika kita cerita bab tanduk syaitan. Kena cerita bab missionary pula situ. Baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sehingga dekat nak maghrib barulah dia bergegah nak semayang. Bila bergegah nak semayang, dia semayang kana naqaratid dik. Semayang macam ayam patu padi tu. Cepat sungguhlah semayangnya. Baik, itu antara dia panggil larangan. Larangan jangan cepat macam ayam. Ni tak? Untuk Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Tu pun tak berzikir dah lepas pada tu. Ya dah. Pakai terus dah, pakai bangun terus pergi ke mana pula, sambung pula kerja dia. Maghrib pula lambat dia. Baik. Yang keseterusnya itu yang pertama. Cuma ada peringatan daripada Hudzaifah Al-Yamani, dia pun tengok dalam benda ni berlaku sepanjang zaman. Zaman kita pun ada. Bahkan pada zaman sahabat pun Nabi pun dah tengok dalam benda tu. Zaman para sahabat pun para sahabat tengok zaman mereka. Zaman tabi'in pun ada. Zaman-zaman sampai zaman kita sekarang ni pun ramai juga yang begitu. Ramai juga yang begitu. Kita pakat itulah. Pakat perhati semayang kita. Baik. Jadi Salman Al-Farisi dia kata apa dia? Dia kata as-salatu mikyalun faman awfa ufiya lahu wa man taffafa faqad alimtum ma lil mutaffifin. Baik, katanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi katanya sembahyang ni seumpama timbangan. Dia neraca timbangan. Sekiranya sesiapa yang sempurnakan timbangan tu, cukup, timbang dia cukup 1 kilo lah. Baik. Ufiyalahu, Allah akan sempurnakan untuk dia. Apa sahaja benda yang dia buat akan jadi sempurna. Perfect. Walaupun mungkin kita kata tak perfect 100% tapi hampir perfect. Nak buat kerja urusan akan tu. Dan doa juga Nabi SAW pun ajar kita ni doa apa dia? Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ni doa ni tuan-tuan patut kita hafal ataupun kita kita doa. Tak boleh ke bahasa Arab, bahasa Melayu. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perelokkan, cantikkan aqibatana, kesudahan sesuatu pekerjaan kami. Kita buat satu kerja, dia punya penamatnya, penyudahnya perfect. Gitu. Walaupun permulaan kita buat tu, ya Allah punya payah. Nak buat sesuatu benda tu, dia punya liku-liku dia, ya Allah. Nak mulakan perniagaan, nak mulakan bangunkan suatu bidang perniagaan, nak mulakan kita punya tugas, nak mulakan kerja, semua benda kita nak mulakan tu mungkin kadang-kadang nampak payah. Tetapi nak kita punya kesudahannya kita boleh lakukan dengan terbaik. Ini kekuatan doa ni Nabi ajar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, cantikkan penamat kepada kerja kami. Ya, akhir kerja tu elok kita punya pekerjaan kita. Elok pekerjaan kita. Baik. Kemudian Nabi SAW, Salman Al-Farisi dia sebut apa dia? Siapa yang sempurnakan semayang, dia punya rukuk, sujud cara elok, semayang elok, maka urusan kehidupan dia akan elok, sempurna. Faman taffafa, siapa yang jadi kurangkan. Macam kalau kita buat timbangan, orang yang kurangkan timbangan, cara kehidupan dia pun dalam semayang dia, kalau kurang dia panggil semayang dia,
buat ikut dan dia, buat lebih kurang aja, maka Allah akan kata Salman, faqad alimtum ma lil mutaffifin. Korang semua tahu apa dia panggil hukuman kepada al-mutaffifin. Kita baca dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Masuk neraka lah jawab dia. Kan? Baik. Jadi apa nama ni? Sembahyang contohnya kita sempurnakan rukuk. Walaupun tak lama. Kita punya tamak-ninah berapa aja dalam mazhab kita ni? Minimal dia apa dia? Dengan kita ungkapan subhanallah. Subhanallah dalam 5 saat aja. Sujud 5 saat, rukuk 5 saat. Itu minimal lebih kurang. Baik. Dan itulah dia panggil apa nama ni? Pengukur untuk kita dapat rakaat. Rukuk dengan imam dalam keadaan tamak-ninah, maka dapatlah rakaat. Baik. Kemudian lagi yang kedua. Tadi yang pertama, sembahyang cepat sangat, naqratud dik, perbuatan yang dilarang oleh agama dalam sembahyang. Walaupun ada benda yang batal, ada benda yang tak batal. Yang kita bincang hadis yang awal-awal tadi sesuai dengan hadis kita ni, iaitu orang yang duk pandang kiri kanan, yang tu tak batal sembahyang, makruh. Yang perbuatan apa nama ni, seumpama ayam patuk padi gagak mematuk apa nama ni, makan bangkai, ni seumpama orang yang sembahyang tidak sah. Baik. Sebab dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi suruh orang tu ulang balik sembahyang. Orang tu ulang balik sembahyang. Baik. Yang kedua, al-iqa' ka'iqa'il kalbi awil qirdi, iaitu duduk macam anjing. Duduk macam anjing macam mana? Baik, kita tengok. Nabi SAW sebut apa dia? Nabi SAW sebut ba'd turuq iqa'il qirdi. Nabi SAW, jangan kamu duduk seumpama duduknya anjing. Anjing duduk macam mana tu? Kaki depan dia tu macam dia duduk kan, dia tinggi begitu kan. Duduk pada punggung dia. Lepas tu kaki belakang dia tu angkat sikit. Tangan ke apa, kaki depan lah. Kaki depan dia letak gitu. Nampak tak bayang tak anjing duduk macam mana? Nanti sekali kita carilah anjing, tengok dia duduk macam mana. Banyak anjing kawasan kita sekarang ni. Allah, banyak betul. Tengok anjing duduk macam mana. Perhati dia. Kalau anjing gila larilah, jangan duduk mak dia pula. Baik. Jadi maknanya apa dia? Cara iqa'. Baik. Al-iqa' ini ada 2 jenis. Kalau saya nak tunjuk pun boleh juga, tapi tak tahu masuk live tu masuk tidak. Tak masuk live. Pertama, iqa' yang dilarang ialah seumpama kita duduk tadi, anjing duduk macam mana? Dia panggil apa nama? Nak buat apa? Tangan tu lah dia punya kaki depan panjang tu, kemudian duduk pada bontot dia, duduk pada tanah. Bayangkan anjing duduk macam mana. Baik. Ataupun macam monyet duduk macam mana? Mencangkung lah, lebih kurang mencangkung gitu kan. Berak tak apa, itu boleh. Yang ni, yang duduk macam monyet ni. Monyet duduk macam mana? Bertenggek. Nak kata bertenggek lah. Baik. Yang itu dilarang dalam agama. Tak batal, tapi dilarang dalam solat. Yang kedua, duduk yang dibenarkan yang dipanggil iqa' juga. Iqa' juga. Alif, qa, ain, alif, hamzah. Iqa'. Baik. Duduk yang tak dilarang ni ialah apabila kita duduk antara 2 sujud dengan kita angkat kedua-dua kaki kita tu. Ni dah. Kedua-dua kaki tu angkat. Nampak tapak kaki lah belakang tu angkat begitu kan. Angkat macam mana gitulah. Duduk gitu. Angkat dia punya tapak kaki, kita duduk pada atas tumit tu. Duduk atas tumit masa duduk antara dua sujud. Biasanya yang sunatnya duduk antara 2 sujud antara lain ialah dengan kita duduk atas tapak kaki kiri, yang kanan kita angkat gitu. Itu sunat. Duduk punggung kita duduk atas tapak kaki kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan. Kaki kanan ditegakkan. Tapak kaki itu ditegakkan. Itu yang sunat. Sunat yang kedua ialah duduk dengan iqa' tadi, iaitu dengan kita dua-dua dirikan kaki kita
dengan kita duduk atas punggung kita duduk atas tumit. Punggung kita tu duduk atas tumit dengan kita tegakkan. Bukan kita duduk silang gitu. Ada orang duduk silang gitu, lepas tu duduk atas tumit dia. Itu tak sunat. Yang sunatnya tegakkan kaki tu. Tegakkan kaki, kemudian duduk atas tumit tu. Bukan kita silang kaki, duduk apa macam tu, lepas tu duduk atas tumit. Tak. Yang tu lain. Yang tu tidak sunat. Nak kata makruh, wallahu alam, haruslah tu boleh duduk begitu. Kadang-kadang memang ramai duduk begitu. Duduk apa dia? Duduk, dia panggil silang kaki dia begitu, kemudian duduk atas tumit, yang tumit dalam keadaan kaki tidak tegak, duduk gitu. Nampak ke tidak, wallahu alam. Itu dia. Nanti kalau boleh saya tunjukkan di akhir, nanti saya tunjukkan insya-Allah. Baik. Itu yang kedua. Jadi al-iqa' ada yang dilarang, ada yang sunat. Yang sunatnya ialah dengan tegakkan kita punya kaki dan kita duduk atas tumit masa duduk antara dua sujud. Ditegakkan gitu kaki. Bukan silangkan kaki, bukan jatuhkan kaki duduk silang atas lantai begitu. Tak. Kadang ada orang dua-dua kaki dia duduk atas lantai begitu, kemudian duduk punggung dia duduk atas tumit juga. Tapi oleh kerana kaki tidak ditegakkan, itu bukan sunat, harus saja. Baik, ada orang kata makruh, wallahu alam lah. Baik. Yang kedua, ada soalan? Ada soalan semua tak biasa buat ke? Sekejap lagi kita buat. Tetapi pastikan lutut kita okey. Kalau orang sakit lutut tak boleh buat gitu. Dan kadang-kadang orang sakit lutut buat gitu. Tu kan? Itu istimewa dia. Jadi kebanyakan orang sakit lutut, dia berdiri duduk atas lutut. Lutut dia tu dia menjadi sebagai penahan dia sebab sakit lutut. Ni tak, memang duduk atas dia punya tumit. Duduk atas tumit. Okey. Seterusnya, yang keseterusnya ialah iltifat as-sa'lab. Maknanya jelengan, seumpama jelengan musang ataupun serigala. Menjeling. Tadi pusing, ni jeling dia. Tengok mata menjeling. Okey. Jelengan tu ada jelengan manja, ada jelengan tak manja, ada jelengan marah, ada jelengan dengki. Semua tu semua jenis jelengan tak boleh dalam solat. Luar solat jelengan manja saja boleh, jelengan lain tu tak boleh lah. Dan jelengan manja tu hanya mereka yang sah saja, yang tak sah tak boleh juga. Baik. Katanya, Inna Allah amara Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimatin an ya'mala biha wa ya'muru bani Israel an ya'malu biha. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya Allah perintahkan Nabi Yahya bin Zakaria 5 perkara untuk diamalkan dan disampaikan kepada Bani Israel untuk mereka amalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada 5 perkara yang Allah perintahkan Nabi Yahya bin Zakaria untuk sampaikan kepada umat dia, Bani Israel sajalah. Baik. Cuma hadis tu kita tak bacalah panjang, kita ambil hadis yang akhir sekali. Wa inna Allah amarakum bis salat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu dalam solat, perintahkan kamu untuk solat. Antara yang Allah perintahkan ialah solat. Fa iza sallaitum fala taltafitu. Dan apabila kamu semayang, jangan menjeling. Jangan jeling semayang ni. Fa inna Allah yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatih ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan mukanya ke muka hamba selama mana dia tidak menjeling ataupun memandang kiri kanan. Artinya kita ni kalau duduk depan Tuan Agong, Perdana Menteri pun kita ya Datuk, ya Datuk, ya tuanku, ya Patik. Berani kita jenis gitu. Tuanku ada apa?
Nak oh memanglah tak. Kalau zaman dulu negeri Pasir Berdengung kena pancung lah. Jawab dia. Kalau kita sekarang tak tahulah, agung kita mungkin baik hati nak. Penjara aja lah kot. Baik. Tapi nak sebut orang ajarnya kita dengan orang yang berada di hadapan kita. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita biasa aja buat kita. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, Allah ni dia akan pandang hamba dia selama mana hamba tu tak pandang ke lain. Ke depan aja. Maknanya pandang tempat sujud. Bukan bermakna kita ni tengok mana Allah Subhanahu Wa Taala tak nampak. Memang kita tak nampak. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Sekalipun kau tak mampu tengok Allah, Allah akan tengok kamu. Maknanya kita ni disunatkan tengok fokus pada tempat sujud. Tengok tempat sujud, jangan fokus tempat lain. Sebab itulah terbaiknya bila kita nak solat, kita punya pertama dia panggil sekeliling kita dan depan kita tu tidak ada benda yang mengganggu gugat kita. Tidak ada benda mengganggu gugat. Keliling contohnya apa dia? Kalau kita sembahyang, dia punya paparan tepi kanan kiri belakang apa semua tu. Tak ada mengganggu tengok sembahyang orang depan kita sembahyang. Sudah beristeri, jangan kacau, melainkan nak jadi yang kedua. Oi, terganggu kita duduk belakang. Baca tu. Kitanya memang tak ada harapan dah. Ni isteri kita pun dah yang keempat dah. Yang keempat terus bila orang tanya ni isteri nombor berapa? Nombor 4. Walaupun tu baru 1 tapi 4 terus, makna tak ada harapan lah tu. Jadi nak sebut apa dia? Sebut benda sekitar kita tu tak ada benda yang mengganggu gugat sembahyang kita. Itu antara sunat dia. Dan juga sebab tu Nabi larang kita ni sembahyang bila makanan dah dihidangkan. Makanan dah dihidangkan. Pasal tak khusyuk. Makan derian ke apa semua. Makan dulu derian. Baik. Jadi apa dia? Sekeliling. Dan juga tempat sujud kita. Kalau boleh tidak ada benda yang boleh hilangkan fokus kita. Kalau boleh. Lebih-lebih lagi kalau Pak Imam. Oh ya Allah, boleh kacau dalam sembahyang. Nak baca lain Allahumma salli ala Muhammad. Surah Wailul li, ujung dia apa dia? Wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Dalam surah satu lagi ada juga 'alaihim narum muqsadah. Ujung dia. Saya pernah di Pakistan dulu. Sahabat saya masih hafiz Quran kan? Hafiz Quran. Dia baca surah yang 'alaihim narum muqsadah. Tuan-tuan tengok, saya tak ingat surah apa. Saya rasa surah dalam juzuk yang ke-30 juga. Jadi akhir ayat tu ialah 'alaihim narum muqsadah. Jadi budak dia hafal apa dia surah Wailu baru, Wailul likulli baru. Dia dengar tu Pak Imam pun nak Allah, dia pun fi amadim mumaddadah. Pak Imam tu bangun balik. Fi amadim mumaddadah. Nak sebut mumaddadah tu jadi slow. Pasal apa dia? Rasa macam tak ada. Tapi ada yang belakang tu tegur. Advance punya makmum. Baik kita semua ni bagaimana Ustaz Osman kata, kita ni dah tak takut dah nak tegur Pak Imam. Ayat yang Pak Imam baca tu pun kita dah hafal dah. Sekarang ni boleh dah, tak payah imam tolak dah sekarang ni. Tak, kita boleh tawarkan diri. Kalau siapa-siapa yang tak jadi imam, saya boleh Pak Imam. Saya yang ganti ajalah kata dia. Pasal apa dia? Semua dah mahir dah masa PKP. Baik. Jadi sahabat, antara yang dilarang dalam solat kita ialah apa dia? Kita pusing. Baik, satu hadis Nabi SAW pernah dalam satu riwayat Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, ada orang dia sembahyang ni, dia punya pemikiran dia ataupun pandangan dia tengok kiri kanan. Jadi Nabi SAW kata apa dia? Masa sembahyang ni ada satu setan, yuqalu lahu khizib, ataupun Nabi SAW kata
Masa semayang ni ada syaitan, nama dia khinzib. Dan ada riwayat kata khanzab. Baik. Khanzab ni ataupun khinzib ni, bila orang semayang, dia akan pergi ke tempat orang tu, kumpulan syaitan. Nama syaitan. Tak, bukan seekor ni. Ni kumpulan syaitan, nama dia khinzib. Dia pergi, dia akan, bila orang tu semayang, dia akan sebut kepada orang tu, uzkur kaza wa kaza. Dia kata, ingatlah. Ingat tak masa tu? Ingat tak lagi suatu hari? Oh, sudah. Tak. Memang ingat. Sudah. Baru teringat tadi benda dia. Semua orang sana pergi. Pasal apa dia? Syaitan. Apabila begitu, Nabi SAW kata, apabila kamu terasa fikiran tu dah melayang ke tempat lain, tak fokus, fata'awwaz minasyaitan, maka mohonlah perlindungan daripada Allah Subhanahu taala daripada syaitan. Mohonlah perlindungan Allah daripada gangguan syaitan. Boleh baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sekejap nak dengar Pak Imam baca kan, baca Fatihah. Pak Imam duk baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Mula dah kita a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Imam baca lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pun duk pergi sana lagi sampai ke Sekincan, sampai aroma ikan bakar, sampai derayam musangking, sampai tu ya Allah a'udzubillah lagi a'udzubillah sampai member sebelah pun naik. Apa hal pula dia ni? A'udzubillah aja. Walau bagaimanapun memang sunat kita baca itu. Cuma jangan baca kuat-kuat lah. Dan falyabsuq an yasari, kata Nabi, dan engkau ludah sebelah kiri. Boleh buat kalau nak buat macam mana, kapek lah dah. Tapi sekarang ni PKP katanya, kalau ludah pula habis kena sanitizer habis. Tak? Kena sanitizer habis lah. Ke satu kerja pula Pak Siap nak sanitize habis. Walau bagaimanapun Nabi sebut apa dia, tak ludah pun kita hanya tiup sebelah kiri. Tiup sebelah kiri. Jangan banyak sangat lah. Jangan banyak sangat, sekali-sekala badan lah. Sebab apa dia? Kalau banyak kita pula yang jadi setan. Bukan apa dah ni, awak dah jadi setan dah ni. Sebab apa dia? Sebab perbuatan tu banyak tu, anda yang jadi setan. Sebab tu para ulama daripada wuduk lagi, dia pun sunatkan baca apa dia? Baca ta'awuz 3 kali. 3 kul. Masa nak ambil semayang, baca 3 kul lagi. Masa nak semayang, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, supaya terhindar daripada gangguan syaitan. Walaupun tak ada dalam hadis Nabi, tapi itu pengamalan. Kalau nak bacalah. Baik. Cuma dia bukan satu benda yang wajib. Baik. Jadi berpaling kiri kanan tu makruh dalam solat. Tak batal, makruh saja. Yang keseterusnya iaitu memberi isyarat. Pandang ke atas pun, antaranya pandang ke atas pun tak boleh juga. Baik. Kata Nabi, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalika aw la tukhtafanna absaruhum. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Ma balu aqwam, apa hal ni orang duk pakat tengok ke langit ni? Bila semayang tengok ke langit, bila semayang tengok ke langit. Masa tu kan bumbung mungkin tak nampak macam tempat kita ni. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa dia? Tak payah tengok, jangan tengok. Tapi ada juga duk tengok juga, pandang ke langit juga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sama ada berhenti ataupun mata kamu tu akan disambar peti. Sampai begitu sekali. Padahal kita ni langit dah kan. Sebab kita doa pun ya Allah Rabbana. Kan? Nabi pun nak terima solat kan di langit, jadi mungkin di langit lagi kita duk pandangnya. Tak, Nabi tak bagi. Nabi suruh fokus ke bawah. Baik. Seterusnya, banyaklah kita ni. Yang terakhir, al-buruk ka burukil ba'ir. Turun seumpama unta turun. Unta nak duduk. Kita nak turun daripada rukuk kepada sujud seumpama unta nak turun berehat. Unta nak daripada berdiri nak duduk. Kan? Baik. Sebab tu dalam perbahasannya, seumpama unta yang turun tu, unta ni kalau dia nak duduk macam mana?
Daripada dia berdiri, untuk berdiri tu kan, nak duduk, macam mana cara dia duduk? Dia letak kaki belakang dulu ke kaki depan dulu? Tuan-tuan tengoklah, Google di YouTube nanti cara unta duduk. Boleh Google lah semua. Cara unta duduk. Ada ulama kata maknanya unta ni dia duduk yang belakang dulu, kaki belakang dulu. Ada yang kata kaki depan dulu. Kaki depan maknanya kalau manusia tangan. Jadi jangan kita letak tangan dulu sebelum daripada lutut. Ada ulama yang kata unta ni dia duduk belakang dulu, kaki belakang dia turun dulu, baru kaki depan. Jadi maknanya jangan turun lutut dulu, kena turun tangan dulu. Sudah berbala. Oleh sebab itu hadis ni saya tak bincang panjang kerana perbezaan mazhab dengan sebab perbezaan hadis. Ada satu hadis mengatakan jangan sama seumpama unta tu turun. Jadi bila unta turun macam mana, tengoklah. Ada tempat unta turun tangan dulu, ada tempat unta turun kaki dulu ataupun lutut dulu. Maka perbezaan pendapat gitu. Jadi walau bagaimanapun yang ni ulama berbeza pendapat. Ada kata lutut dulu, ada kata tangan dulu. Orang yang sakit lutut turun tangan dulu, orang yang tak sakit lutut turun lutut dulu. Selesai masalah. Kan? Baik. Jadi sahabat-sahabat, itu antara yang disebut perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam solat. Antaranya ialah perbuatan yang kita bincang ni, iaitu memandang kiri kanan dalam solat. Maksudnya takat itulah hadis yang ke-182 kita akan kongsikan dalam pertemuan kita yang akan datang pada minggu akan datang insya-Allah. Sebelum daripada itu tuan-tuan, masa yang ada, saya nak umumkan hasil daripada mesyuarat pihak surau telah memutuskan untuk membuka penyertaan infak bil utility Surau Al-Ikhwan Bandar Baru Sungai Buloh. Infak bil ataupun utility elektrik, air dan sebagainya. Infak utility, kalau live ni boleh tengok ni. Nanti siapa-siapa yang tu. Infak ni kita bahagikan kepada beberapa lot. Satu lot tuan-tuan boleh infak sebanyak RM20 setiap bulan. Melalui cara apa dia? Sama ada kalau orang yang mahir bab transfer banking ajalah. Yang nak bagi cash dengan WhatsApp kepada siapa? Nombor tertera bendahari ataupun SU. Dalam grup kita akan war-warkan dalam grup ikhwan kita ni, jemaah ikhwan, dan tuan-tuan boleh share. Kita akan war-warkan nanti dengan nombor akaun serta nombor handphone bendahari dan juga SU. Tuan-tuan boleh WhatsApp mereka untuk aku janji nak infak setiap bulan RM20 satu lot. Ambil 5 lot lah, mudah, 100. Jadi RM100 tuan-tuan infak. Mereka yang gunakan surau dengan utility apa semua ni, mungkin kita tak sempat datang ke surau hari Jumaat dan sebagainya, maka pahala orang sembahyang Jumaat semua dapat kat kita insya-Allah. Pahala orang datang mengaji dapat kat kita. Berterusanlah insya-Allah sehingga ke akhir hayat kita infak selama sebanyak RM20 satu lot sahaja. Jadi tuan-tuan ambillah berapa lot untuk penuhkan kuota. Kita ada 100 lot semua insya-Allah. Ataupun tak tahulah, kena hubungi bendahari. Wallahu alam. Terima kasih sekali lagi. Moga-moga infak kita setiap bulan itu akan berterusan ke dalam akaun amalan kita di hari akhirat nanti insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Wallahu alam. Aku qali hadza wa astaghfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas azan.